Tajuk kedua di bawah tema sains hayat ialah mikroorganisma. Tajuk mikroorganisma boleh disampaikan kepada murid melalui 6 standard pembelajaran berikut. 3.1.1 menjelas dengan contoh jenis mikroorganisma. 3.1.2 mengitlak maksud mikroorganisma. 3.1.3 memerihalkan proses hidup mikroorganisma dengan menjalankan penyiasatan. 3.1.4 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. 3.1.5 memerihalkan kesan tindakan mikroorganisma dalam kehidupan harian. 3.1.6 menjelaskan pemerhatian tentang mikroorganisma melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Guru perlu memastikan langkah keselamatan diambil kira semasa menjalankan sebarang aktiviti yang memerlukan pengendalian mikroorganisma. Bagi standard pembelajaran yang pertama, murid perlu menjelas dengan contoh jenis mikroorganisma. Terdapat 5 jenis mikroorganisma yang perlu diketahui oleh murid, iaitu fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. Fungi atau kulapuk boleh dilihat apabila terdapat dalam jumlah yang besar. Contoh fungi termasuk penicillium, yeast, mucor dan kulapuk. Fungi boleh dilihat dengan mata kasar. Alga adalah mikroorganisma yang boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, sama seperti tumbuhan. Alga hidup di dalam air dan juga kawasan yang lembap. Contoh alga ialah Spirogyra, Chlamydomonas, Spirulina dan Phytoplankton. Protozoa adalah mikroorganisma yang paling besar. Ia boleh didapati dalam persekitaran yang mengandungi air seperti tasik dan sungai. Contoh protozoa adalah Paramecium, Amoeba, Flagellata dan Euglena. Bakteria wujud dalam pelbagai saiz, bentuk dan warna. Contoh bakteria berbentuk rod seperti E. coli, Bacillus dan Salmonella, manakala Streptococcus berbentuk sfera. Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Virus boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron. Virus hidup dalam organisma yang lain dan menggunakan bahan-bahan organisma hidup untuk menghasilkan lebih banyak virus. Contoh virus ialah influenza, HIV, hepatitis B dan virus yang terbaharu, COVID-19. Antara cadangan aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk mentaksir tahap penguasaan 1 ialah galeri walk, peta iting, projek mudah dan flipbook. Murid juga boleh menjelaskan pemerhatian tentang mikroorganisma melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif dalam standard pembelajaran 6 melalui penghasilan peta pokok jenis mikroorganisma. Seterusnya, murid mengitlak maksud mikroorganisma. Mikroorganisma berasal daripada dua perkataan iaitu mikro yang bermaksud sangat kecil dan organisma yang bermaksud hidupan. Oleh itu, mikroorganisma boleh ditaklifkan sebagai hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kanta pembesar dan mikroskop merupakan teknologi yang digunakan bagi mengatasi had keupayaan manusia untuk melihat hidupan yang sangat seni iaitu mikroorganisma. Mikroorganisma menjalankan proses hidup. Terdapat 3 proses hidup mikroorganisma iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Guru boleh merujuk video berikut sebagai cadangan aktiviti untuk menguji sama ada mikroorganisma bernafas seperti hidupan lain. Hasil pemerhatian menunjukkan terdapat gelembung udara pada larutan yeast. Yeast merupakan sejenis mikroorganisma. Ini menunjukkan bahawa mikroorganisma bernafas dan gelembung udara terhasil apabila gas karbon dioksida dibebaskan semasa proses pernafasan. Hi and welcome back. If you have some yeast that's been sitting around for a while, you might want to check it to make sure it's still okay before using it in your recipe. So all you have to do is take some warm water, sugar,
your yeast, and gently stir together. You can either test a small batch or just use the measurements that you're going to be using for your recipe. Now just let your mixture sit for about 10 minutes. If your yeast is still alive, it's going to feed on the sugar and start to get bubbly and frothy, just like this. This yeast is perfect. And after about 10 minutes, if your yeast looks like this, then I'm sorry, it's no good anymore. But if it looks like this, then you're good to go. Video seterusnya menunjukkan mikroorganisma bergerak. Mikroorganisma yang terdapat dalam Greek yogurt boleh diperhatikan dengan menggunakan mikroskop. Bakteria Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, dan Lactobacillus casei kelihatan bergerak dengan cara yang berbeza untuk terus hidup. These are some of the materials you will need to do this experiment. You will need microscope slides, cover slips. Clean all slides and cover slips to avoid dust. A toothpick or other swab, and yogurt. A pipette and a few drops of water. Here's the procedure on how to prepare the slides. First, use your toothpick or other swab to take a sample of the yogurt. Then spread a thin layer of the yogurt onto the center of the slide. Then pipette a drop of water onto the top of the yogurt. Finally, place a cover slip on top of the water. The bacteria. Here is some footage I took whilst looking at my slides. This is medium strength under my microscope. These two are taken under the highest setting of my microscope. On the bottle that the yogurt came in, it said that it contained ABC cultures. That means that it contained Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, and Lactobacillus casei. Lactobacillus acidophilus is a naturally occurring digestive bacteria. In our bodies, it helps break down lactose. The bacteria is also probiotic, as it helps keep a homeostasis state of both good and bad bacteria. Ingesting acidophilus is fine for most people that want to improve their digestion, but it should be approved by a doctor before people that take immune suppressant drugs or have other health complications take it. Bifidobacterium also helps maintain the homeostasis effect. It does this by getting rid of harmful bacteria. It also breaks down the food we eat and helps produce vitamins. Lactobacillus casei is naturally found in our mouths and intestines. It is mostly used in industrial work, such as producing dairy products, an example of which is yogurt. Some strains of this bacteria are probiotic. This bacteria is commonly found in products such as Yakult and Actimel. Video terakhir menunjukkan makanan yang rosak disebabkan oleh kulapuk. Kulapuk ialah sejenis fungi yang mendapat nutrien daripada makanan. Kulapuk membiak dan boleh dilihat dengan mata kasar. Apabila kulapuk bertumbuh, kita boleh melihat kulapuk merebak hari demi hari. Kulapuk juga berubah warna daripada warna yang cerah kepada warna yang gelap apabila kulapuk membiak semakin banyak dan matang. Guru boleh menggunakan video-video ini untuk menyampaikan standard pembelajaran ketiga, iaitu memerihalkan proses hidup mikroorganisma dengan menjalankan penyiasatan. Bagi mencapai standard pembelajaran keempat, murid mengeksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Faktor pertama ialah suhu.
Suhu optimum untuk pertumbuhan mikroorganisma ialah 37 darjah Celsius kerana suhu ini amat sesuai untuk tindak balas enzim. Apabila makanan disimpan di dalam peti sejuk, ia akan tahan lebih lama. Mengapa? Mikroorganisma tidak aktif dalam keadaan suhu yang rendah kerana kadar aktiviti sel perlahan. Kedua ialah udara. Teknik pembungkusan vakum yang menyingkirkan udara daripada pembungkus makanan dapat membantu makanan tahan lebih lama. Ini kerana mikroorganisma tidak dapat hidup tanpa kehadiran udara. Ketiga ialah keasidan. Mikroorganisma tidak dapat hidup di dalam bahan dengan tahap keasidan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah seperti cuka dan sabun. Keempat ialah air. Kadar kelembapan sebanyak 25 hingga 40% menggalakkan pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma akan mati dalam keadaan yang kering. Faktor yang terakhir ialah nutrien. Nutrien seperti kanji, lemak dan glukosa memberi tenaga kepada mikroorganisma untuk pertumbuhan. Guru dicadangkan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek dan melakukan aktiviti pembentangan. Secara tidak langsung, standard pembelajaran 3.1.6 iaitu menjelaskan pemerhatian tentang mikroorganisma melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif dapat dicapai semasa proses pemerhatian, mengumpul data, mentafsir data dan pembentangan hasil eksperimen. Seterusnya, standard pembelajaran kelima memerihalkan kesan tindakan mikroorganisma dalam kehidupan harian. Sesetengah mikroorganisma memberi kesan buruk kepada manusia. Mikroorganisma boleh menyebabkan penyakit berjangkit seperti konjungtivitis, tuberkulosis, kurap dan malaria. Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteria. Konjungtivitis pula berlaku apabila terdapat selaput putih disebabkan oleh bakteria atau virus pada mata putih dan bahagian dalam kelopak mata. Kurap atau Tinea corporis adalah sejenis penyakit kulit yang disebabkan oleh jangkitan sejenis kulat. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium protozoa. Penyakit ini merebak melalui gigitan nyamuk Anopheles yang telah dijangkiti parasit perkenaan. Mikroorganisma bukan sahaja terdapat di sekeliling kita, malahan di dalam mulut. Mulut merupakan yang sesuai bagi pembiakan bakteria kerana bahagian dalam mulut kita adalah panas, gelap dan lembap. Apabila kita makan, mikroorganisma akan bertindak balas dengan sisa makanan yang terdapat di celahan gigi dan merembeskan asid. Keadaan ini boleh menyebabkan kerosakan pada gigi. Selain itu, mikroorganisma boleh menyebabkan keracunan. Simptom keracunan makanan adalah seperti cirit-birit dan muntah. Makanan yang terdedah kepada udara boleh menyebabkan mikroorganisma dan lalat hinggap di atasnya. Antara cara untuk mengesan sama ada makanan tersebut telah rosak adalah dengan menghidu makanan dan melihat warnanya. Jika termakan makanan yang telah rosak, kita berkemungkinan mengalami keracunan makanan dan jatuh sakit. Namun, bukan semua mikroorganisma berbahaya. Bakteria berguna dalam pembuatan makanan seperti yogurt, roti dan keju. Begitu juga makanan tempatan seperti tempe dan tapai. Mikroorganisma juga digunakan dalam penghasilan vaksin dan antibiotik. Suntikan vaksin dapat meningkatkan sistem imunisasi badan manusia. Kebanyakan antibiotik diperbuat daripada bakteria atau fungi. Antibiotik digunakan untuk merawat jangkitan disebabkan oleh bakteria. Bakteria memecahkan bahan-bahan organik yang besar kepada sebatian yang lebih kecil dan ringkas. Sisa terurai dicampur dengan habuk papan misalnya dapat menghasilkan baja organik semula jadi.
Sebadan ini kembali ke tanah sebagai nutrien kepada tumbuhan. Mikroorganisma juga digunakan untuk merawat kumbahan dan memusnahkan sisa berbahaya dalam rawatan kumbahan. Sebagai panduan atau cadangan aktiviti untuk menilai tahap penguasaan TP murid, guru boleh menjalankan aktiviti seperti galeri walk, eksperimen, buku skrap digital, hot seat, pembentangan dan persembahan PowerPoint. Guru boleh memberikan tahap penguasaan 1 apabila murid dapat menyatakan jenis dan contoh mikroorganisma. Tahap penguasaan 2 apabila murid dapat memerihalkan mikroorganisma menjalani proses hidup. Tahap penguasaan 3 apabila murid dapat menerangkan kesan buruk mikroorganisma. Tahap penguasaan 4 apabila murid dapat menjelas dengan contoh kegunaan mikroorganisma. Tahap penguasaan 5 apabila murid dapat membuat kesimpulan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Dan tahap penguasaan 6 apabila murid dapat berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang proses hidup dan kesan tindakan mikroorganisma serta mempersembahkannya.